berasal dari Perak, masih lagi muda, berumur 18 tahun, akan membawakan ASEAN Talk yang bertajuk ASEAN Bebas Dadah. Untuk itu dipersilakan saudara Muhammad Iqbal Ismail. Bismillahirrahmanirrahim, hadirin hadirat sekalian. Sebelum itu, sekalung apresiasi buat Puan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, kita berjumpa kembali. Div-div kehormat serta seluruh entiti ASEAN sekalian. Jadi pada hari ini kita semua dah tahu apa yang akan saya bicarakan. Saya akan berbicara mengenai ASEAN Bebas Dadah. Jadi sebelum itu, saya mahu seluruh entiti Dewan, ayo bersama-sama kita bayangkan. Cuba kita bayangkan, andai kita merupakan seorang ibu atau seorang bapa, yang mana pada hari ini kita telah bersusah payah membesarkan seorang anak dengan penuh kasih sayang, ibarat menatang minyak yang penuh. Namun perkara ini hampa, kerana apabila anak tersebut telah dikatakan terlibat dengan gejala dadah ini. Bayangkan andai kita seorang ibu, apa perasaan kita? Lagi menyedihkan, cuba kita bayangkan, andai seorang bayi yang baru dilahirkan di bumi ini, baru ingin mengenal dunia, baru ingin berpijak ke dunia nyata, namun perkara ini hilang kerana kelalaian ibu bapanya yang terlibat dengan najis dadah ini. Hidup bayi itu hancur, hidup bayi itu musnah, habis keluarganya punah. Maka pada hari ini seperti biasa, apa yang akan saya perbicarakan? Seperti yang kita tahu, kalau kita nak kenal sesuatu dengan lebih baik, benda yang pertama, kita nak ketahui sesuatu, kita perlu ada perasaan apa? Kita katakan sebagai perasaan cinta. Jadi apapun kita kena ada perasaan cinta. Jadi pada hari ini kata orang, tak kenal maka tak cinta. Bukan nak berkenalan dengan saya rasa telah berkenalan tadi Puan Pengerusi. Mungkin ada perasaan cinta Puan Pengerusi itu. Pada hari ini saya akan bercinta kepada anda, apa yang dikatakan dengan ASEAN Bebas Dadah. Bagi frasa ASEAN, saya rasa semua di sini tahu kerana kita menghadiri persidangan ASEAN. Namun bagi frasa bebas dadah yang merupakan frasa yang penting, yang perlu diambil berat buat semua warga ASEAN yang ada di sini. Bagi frasa bebas ASEAN, saya rasa semua tahu, ASEAN menurut Kamus Dewan edisi Bahasa Melayu dan Pustaka, dadah merupakan sejenis bahan kimia yang merupakan digunakan sebagai ubat untuk merawat sebarang penyakit. Andai kata saya sakit kaki, saya gunakan ubat. Saya sakit tangan, saya gunakan ubat. Saya sakit perut sekalipun, saya akan gunakan ubat. Dan ubat ini juga ada dalam keadaan pelbagai jenis. Misalnya, jenama yang kita sering dengar, jenama ku putih, barulah putih, merupakan ubat. Namun perkara ini cukup menyedihkan kerana ada segelintir manusia yang telah menyalahgunakan penggunaan ubat ini. Maka secara takrifnya, ubat ini kita takrifkan, dadah ini kita takrifkan selaku sebuah bahan kimia yang mampu merosakkan kesihatan seseorang. Tak kira dari segi mental ataupun fizikal maupun emosi. Jangan biarkan emosi kita terganggu. Jangan biarkan fizikal kita tidak menentu. Jangan biarkan mental kita dibelenggu. Memang kata orang, kalau saya ambil dadah, saya boleh kurus. Pada mulanya macam, wah, boleh kurus. Siapa tak nak kan? Tetapi kita perlu sedar, memang kita boleh kurus. Tetapi tidak semestinya kita akan terurus. Dan mungkin kita akan lebih terjerumus. Sebelum saya teruskan, izinkan saya berpantun lagi. Kata disusun malah berbunga. Lafaz bismillah pembuka bicara. Salam dihulur, restu dipinta. Izinkan hamba yang bulat ini teruskan bicara. Hadirnya saya bukan untuk bermadah, namun untuk berbicara perihal ASEAN Bebas Dadah. Hal ini bukan perkara yang boleh kita pandang enteng. Hal ini bukan perkara yang boleh kita pandang alfa. Hal ini bukan perkara yang boleh kita pandang leka. Kerana ianya melibatkan hampir 625 juta warga ASEAN itu sendiri yang menjadi nadi kelestarian ASEAN. Cukup menyedihkan andai kita tidak mengambil tahu. Jadi pada hari ini saya akan buktikan apa kesannya. Lagi menyedihkan bila perkara ini bukan sahaja memberi kesan kepada diri sendiri,
Malahan ia juga mampu memberi kesan kepada warga-warga ASEAN sekeliling. Misalnya apa yang berlaku di Filipina. Bagaimana telah dilakukan oleh seorang pekerja membunuh majikannya dan pekerja tersebut dikhawatiri telah terlibat dengan kegiatan dadah. Disebabkan berkhayal lantas membunuh majikannya. Cukup menyedihkan. Dan apa yang lagi menyedihkan? Bagaimana seorang anak sanggup membunuh kedua ibu bapanya. Bayangkan kalau kita selaku ibu bapa dan anak kita terlibat dengan perkara ini. Apa perasaan kita? Anak tersebut mahu meminjam duit daripada ibunya. Namun pada hari ini, apa tindakan yang dilakukan ibunya untuk membenarkan anak membeli dadah? Sudah semestinya tidak akan memberikan wang tersebut. Dan lebih malang, tindakan anak tersebut membunuh kedua ibu bapanya. Cukup menyayat hati. Namun apa yang lebih menyedihkan? Kerana pada hari ini, apa yang ada di ASEAN sendiri dikenali sebagai kawasan segitiga emas. Segitiga emas ini bukan seperti yang kita maksudkan, apa yang kita faham. Segitiga emas ini dari segi pembangunan. Seperti Singapura, Malaysia dan juga Indonesia. Yang dikatakan antara yang terbaik dari segi pembangunan. Itu segitiga emas lain. Namun segitiga emas, apa yang dikatakan di sini adalah di kawasan yang dikatakan lubuk kepada penanaman dadah dan sebagainya. Kawasan utama penyeludupan dadah ada di barat daya Laos, ada di timur laut Myanmar, ada di utara Thailand. Dan ini lagi mengkhawatirkan rakyat ASEAN yang bakal menjadi pemimpin pada masa akan datang. Kata orang, generasi sekarang, kalau kita mahu lihat masa depan, maka kita perlu lihat generasi yang ada. Jadi ini kita perlu ambil tindakan. Dan apa yang menyedapkan hati semua pada hari ini, ASEAN telah mengambil beberapa tindakan. Antara langkah mengatasi yang telah dilakukan adalah Biro Kawalan Narkotik yang mana dilakukan di Brunei. Untuk makluman semua, Biro Kawalan Narkotik ini adalah satu organisasi yang telah bekerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara serantau yang lain. Dan pada hari ini, Biro Kawalan Narkotik adalah untuk membantu pembenterasan atau penangkapan segala aktiviti penyeludupan dan sebagainya. Hasil yang pertama telah dibuktikan di Malaysia sendiri. Malaysia berjaya mampu untuk merampas sebanyak 750 juta jenis 550 kilogram, minta maaf, tersasul. Mungkin semangat. Yang mana ia merupakan sangat banyak. Dan ianya hampir bernilai 5.1 juta. Begitu banyak. Dan pada hari ini, perampasan ini telah berjaya menarik hati kita. Yang mana Biro Kawalan Narkotik berjaya untuk dilaksanakan. Adanya kerjasama yang baik antara Malaysia dan ASEAN itu sendiri, Brunei Darussalam. Kata yang sebentar tadi, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Saya punya pepatah, tuah lembu bagi yang gemuk, tuah lombong bagi yang berisi. Tuah manusia bukan pada gemuk dan berisi, tapi tuah manusia bagi yang bermuafakat. Kita bertuah kerana ASEAN sendiri telah bermuafakat untuk menyelesaikan perkara ini. Itu langkah yang pertama. Di Malaysia sendiri, negara kebanggaan kita, apa yang dilakukan? Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Yang mana agensi ini telah dilakukan secara besar-besaran di dalam Malaysia. Untuk bersama-sama kita bekerjasama menyelesaikan permasalahan ini dari terus berleluasa. Agensi ini diadakan bukan sekadar di Malaysia. Bukan sahaja di dalam kawasan-kawasan terbesar, bandar-bandar terbesar. Namun ia juga diterapkan ke dalam kawasan-kawasan sekolah. Kawasan-kawasan prasekolah, sekolah menengah, asrama dan sebagainya. Diadakan kempen, diadakan pelbagai aktiviti. Dan yang paling penting, agensi anti dadah kebangsaan ini menetapkan akta-akta yang sepatutnya untuk kita bersama-sama menyelesaikan perkara ini. Lihat apa yang telah jaya kita selesaikan. Statistik rampasan oleh UPP bagi tahun 2011 hingga 2013. Bagaimana kita lihat? Rampasan yang begitu banyak. Telah berjaya kita kawal permasalahan ini. Maka inilah yang menyebabkan rasa cinta kita kepada warga ASEAN, yang mana dikatakan benar slogan ASEAN, ASEAN bebas dadah. Kita mampir kecapi pada tahun 2015. Kita teruskan lagi, yang mana baru dilakukan di Kuala Lumpur, Southeast ASEAN Healthcare and Pharma Show. Yang mana pada hari ini, hal ini adalah satu pameran yang digunakan untuk memperkenalkan tentang ubatan-ubatan. Dan pada hari ini apa yang dilakukan adalah memperkenalkan apa bahayanya dadah kepada semua. Dan ini adalah bersifat ASEAN, yang mana terbuka
kepada peringkat ASEAN semua. Jadi ini lebih membanggakan kita. Kerana perkara ini diadakan di Malaysia dan mampu untuk bersama-sama kita cegah daripada terus berleluasa. Maka pada hari ini saya hadir selaku belia. Dan belia pada hari ini benar-benar bertanggungjawab. Saya mencadangkan 2 cadangan untuk lebih bersama-sama kita menyelesaikan permasalahan ini dari terus berleluasa. Agar ASEAN bebas dadah berjaya untuk kita kecapi bersama. Yang pertama, saya mahu mencadangkan agar mewujudkan perkongsian kepakaran dan teknologi dalam bersama-sama membasmi aktiviti ini. Seperti yang dikatakan berkali-kali, tuah air kerana tuah lembu bagian gemuk lah. Dan akhir sekali kita tahu bersepakat akhirnya membawa berkat. Jadi persepakatan perkongsian kepakaran dan teknologi dalam membasmi perkara dadah ini perlu dilakukan. Misalnya yang pertama, kita lihat di Malaysia sendiri merupakan antara negara terbaik dalam mengatasi masalah dadah, dalam pemulihan dan pemeliharaan bagi aktiviti-aktiviti dadah ini. Kita mahu mengurangkan penagih-penagih yang ada di dunia. Dan apa yang dikatakan Malaysia adalah terbaik kerana Malaysia menjalankan sistem kasih sayang. Dari tadi lagi saya cakap perkataan kasih sayang kerana ia merupakan satu perkara yang sangat penting. Segala penyakit-penyakit ataupun segala pesalah tidak dianggap selaku pesakit. Malahan tidak dianggap seperti penjenayah. Tetapi beliau dianggap seperti pesakit. Yang mana ditatang minyak yang penuh. Seperti menjaga anak sendiri, dilayannya dengan penuh kasih sayang. Maka ini memberi kesedaran kepada penagih agar untuk lebih bersesuaian pada masa hadapan dan hidup dalam keadaan yang aman. Supaya kurangkan masalah penagihan. Itu sistem yang dilakukan di Malaysia. Dan saya mencadangkan agar perkongsian kepakaran dan teknologi ini dilakukan di seluruh Asia. Dan bersama-sama kita kecapi ASEAN bebas dadah. Maka hadir belia itu untuk cadangan yang pertama. Bagi cadangan yang kedua, saya mencadangkan agar mewujudkan Mahkamah Keadilan ASEAN. Yang mana mahkamah ini adalah untuk memberikan keadilan ataupun adalah untuk memberikan hukuman setimpal yang seragam dan berteraskan keadilan ASEAN itu sendiri. Dan mahkamah ini adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah penyeludupan ataupun masalah-masalah rampasan yang berkaitan dengan rasuah dan sebagainya agar bersama-sama kita mampu mengurangkan dan kecapi ASEAN bebas dadah. Maka pada hari ini kesimpulannya, saya tidak mahu agar negara ASEAN yang kita cintai ini terjadi seperti negara Meksiko. Yang mana untuk pengetahuan semua, negara Meksiko dikatakan antara negara yang mana penagih dadah ataupun pengedar dadah lebih berkuasa daripada pihak polis dan pegawai-pegawai itu sendiri. Cukup menyedihkan. Adakah kita mahu biarkan bangsa-bangsa ASEAN pada masa akan datang terdedah dengan kehancuran sebegini? Jangan biarkan ASEAN kita hancur. Jangan biarkan ASEAN kita musnah. Maka ayuh kita berganding bahu, menghulurkan tangan bekerjasama untuk bersama-sama kita realisasikan ASEAN bebas dadah. Maka akhir sekali berdirinya saya di sini masih berbangga membawa nama sekolah saya, SBPI Gopeng. Dan pada hari ini saya yakin dan percaya tak kala saya berdiri di mata dunia, saya mampu untuk membawa nama ASEAN. Dan pada hari ini saya mampu untuk mengagungkan ASEAN itu sendiri. Maka sekian, Assalamualaikum.